Okey, tak, abang Syed dah rekod kan? Okey, dah rekod dah kan? Tak, abang dah rekod belum? Okey, abang dah rekod dah. Okey, abang dah rekod. Okey. Okey, Syuk, start Syuk. Okey. Okey. Kenal dulu semua tu. Kita mulakan perbincangan kita pada hari ini. Jadi semua kita kenalkan. Okey. Kita semua silent speaker. Silent mic. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saya Muhammad Syukri bin Razali daripada Kumpulan Sutera yang terdiri daripada saudara Harman bin Muhammad Mokhtar, Muhammad Arif bin Yahya dan Lokman Hakim bin Hashim. Jadi hari ini kita adakan sedikit presentation berkenaan dengan syarikat yang telah kita pilih iaitu Econsave dalam subjek EPPM 3363 perucitan. Ya. Jadi di sini kita nak bincang dan menerangkan berkenaan dengan perucitan yang telah dilakukan oleh Pasaraya Econsave ya. Yang rasa ramai yang tahu sedikit berkenaan dengan syarikat ini dan mungkin kita dapat sedikit kaji sedikit berkenaan dengan syarikat ini dan saya mulakan dengan pengenalan lah ya. Kisah Econsave ni itu bermula daripada sebuah kedai runcit kecil yang bernama kedai runcit Long Long ya, yang dikendalikan oleh keluarga Lai yang bertempat di Klang pada mulanya. Jadi perniagaan ini membolehkan empat beradik ya belajar kemahiran runcit daripada ibu bapa mereka ya, dan mereka berusaha untuk belajar perniagaan ini di luar negara ya. Apabila adik-beradik Lai ni berjaya pergi ke luar negara itu sambung belajar di Australia, empat adik-beradik ni selalu pergi ke pasaraya tempatan di area Australia lah. Jadi mereka pun amat berminat dengan konsep yang digunakan, konsep peruncitan yang digunakan di pasaraya-pasaraya sana. Jadi mereka merancang untuk membawa idea ini dan menerapkannya di kedai keluarga mereka, iaitu yang masih berada di Klang. Jadi malah pengasas syarikat ini juga sering membuat kajian dan penyelidikan tentang konsep pasaraya dan peruncitan semasa menyambung pelajaran di Australia, yang di mana segala ilmu yang dipelajari telah diaplikasikan dengan sebaiknya untuk menubuhkan rangkaian pasaraya runcit dengan harga mampu milik seantero Malaysia. Dan konsep perniagaan ini dan peruncitan ini juga dipelajari di Australia tersebut secara umumnya telah membantu para pengasas ini, iaitu empat adik-beradik ini, untuk membentang idea mereka untuk direalisasikan. Dan akhirnya terbitlah jenama pasaraya yang diberi nama Cash and Carry Econsave, yang kini diiktiraf sebagai salah satu jenama pasaraya runcit borong terbesar di Malaysia yang cukup banyak rangkaiannya. Dan kita dapat melihat sendiri dalam slide saya ini, di mana awal first outlet Econsave ni dibuka itu di Kapar, iaitu di Kapar, Selangor. Ini pada mulanya mereka memulakan perniagaannya. Okey, seterusnya VC dan misi syarikat ini saya serahkan kepada rakan saya iaitu saudara Harman untuk menerangkan sedikit berkenaan dengan visi, misi dan moto syarikat. Okey, saudara Harman. Okey, terima kasih Syuk. Okey, saya akan menerangkan tentang visi syarikat Econsave ya. Jadi semua syarikat yang memulakan perniagaan tertentu akan ada visi syarikat masing-masing. Jadi untuk Econsave ni dia punya visi lah untuk menjadi pasaraya utama di Malaysia, di mana mereka mensasarkan agar pengguna dapat memperoleh tawaran dan perkhidmatan hebat dari membeli belah secara runcit di premis perniagaan mereka. Jadi itulah visi syarikat Econsave. Okay, seterusnya Syuk. Bila kita lihat misi syarikat pula, Econsave ni dia berusaha untuk menawarkan pelanggan mereka dengan pelbagai jenis bahan makanan dengan harga yang serendah mungkin.
Jadi dia punya misi tu memang nak menarik pelanggan dengan cara menjual pelbagai jenis bahan makanan lah dengan harga yang serendah mungkin. Tapi dia tak menjejaskan kualiti perkhidmatan dan juga keselesaan pelanggan semasa membeli belah di premis perniagaan mereka. Jadi itu adalah misi syarikat EconSave. Seterusnya, Syuk. Okey, baik. Mari kita lihat pula pada moto syarikat EconSave. EconSave ni dia memulakan perniagaan untuk memastikan bahawa segala visi dan misi mereka adalah sesuai dengan produk yang bersumber dari pengeluar tempatan dan diimport terus dari luar negara untuk mengelakkan kos yang tidak perlu. Di samping itu, pemeriksaan harga mingguan akan dilakukan untuk memastikan bahawa harga produk mereka adalah yang terendah di bandar sejajar dengan barisan tag mereka iaitu harga kami. Maksudnya bandingkan harga kami. Jadi dia punya moto tu dia sentiasa menarik pelanggan dengan memainkan tarikan dari segi harga lah, yang akan mendorong pelanggan untuk membandingkan dan memastikan harga sentiasa disemak dan dibandingkan dengan permis syarikat yang lain. Seterusnya, Pasaraya EconSave ni sentiasa akan mengadakan kempen di mana kempen mereka menggunakan tag dipanggil tag apa, tag mark yang sangat menarik lah. Kalau saya pun tengok pun saya akan jadi tertarik sebabnya dia kata everyday low price. Maknanya setiap hari. Maknanya, Abang, saya silap sikit. Ya. Maknanya kempen ni adalah salah satu strategi dia kan? Betul tak? Ya, betul. Strategi mereka Strategi untuk rupiah. menarik pelanggan. Ya, betul. Nak menarik pelanggan sentiasa datang ke EconSave lah. Jadi ni everyday low price yang berlaku untuk semua gerai EconSave dengan menurunkan harga produk yang terpilih dalam jangka waktu tertentu. Maknanya produk yang terpilih tu dia turunkan harga dalam jangka waktu tertentu. Dan walaupun dia tak menawarkan kad kesihatan ataupun penjualan khas atau kupon kepada pelanggan, tapi mereka percaya bahawa program tersebut akan menurunkan kos dan akhirnya dapat diturunkan kepada pengguna dengan mengalahkan tujuan menjalankan promosi dan juga dengan kempen EDLP ni juga mereka menawarkan produk lengkap dengan harga rendah dari hari ke hari. Jadi itulah kempen utama yang jadi strategi utama Pasaraya EconSave. Seterusnya. Okey, untuk jualan promosi dan strategi pemasaran ni saya akan serahkan kepada saudara Cik Muhammad Arif, Cik Bob kita. Okey Bob, silakan Bob. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Arif. Okey, saya akan terangkan sedikit. Sebenarnya jualan promosi strategi ini adalah strategi pemasaran. Okey, sebelum kita tengok dia punya template tu. Ini antara salah satu contoh jualan promosi strategi yang dilakukan oleh EconSave. Kita tengok macam mana, tengok ada potongan diskaun. Sebab kita tahu EconSave ni memang dia orang target pengguna ataupun pelanggan daripada golongan B40. So barang-barang ini sangat murah dan mudah didapati dan golongan B40 ni mampu membeli barang-barang dia. Okey, boleh next. Next. Hello. Okey Bob, teruskan. Apa Bob? Okey, boleh next. Okey, dari segi produk kita tengok lah. Produk dia. Ini contoh produk, tengok sini pakai ES accessory yang menampilkan dia popular kan. Dia orang-orang untuk bergaya, boleh juga sebenarnya.
Kan? Pergi tadi yang tadi saya terang sikit pada. Okey, sini. Okey, tengok peraduan. Nak tarik pelanggan, dia pun Econsen ni menggunakan strategi dalam membuat peraduan supaya senang untuk mereka menarik bila kita beli, kita dapat satu benefit untuk pelanggan-pelanggan yang sedia ada. Okey, next. Ni Saya produk tertarik kita tengok pada jenis produk. Okey, produk Di produk je. Okey, produk dia okey. Kita tengok jenis produk yang ditawarkan oleh Econsen. Kita tengok contoh ni satu contoh lah. Kalau kita nak tengok dia Econsen ni dia menawarkan pelbagai barangan jenis jenama tempatan juga, antara bangsa, termasuklah kita tengok aksesori AES kan, pakaian lelaki, pakaian wanita, dan selain itu juga depa pihak Econsen juga dia menyediakan barangan elektrik untuk memudahkan para yang berkeluarga untuk menikmati barangan elektrik. Kita contoh tengok macam ni lah, produk-produk Salco, Mitsubishi nak menawarkan alat IT terkini. Okey, kita next sekali. Kita tengok. Okay, CSR ni boleh rasa boleh Lukman. Okey, saya serahkan kepada Lokman untuk antara ringkasan strategi dia untuk laksanakan CSR. Okey, Lokman, sila terangkan Lokman. Okey, terima kasih Bob. Okey, so saya akan menerangkan mengenai strategi pemasaran yang dijalankan oleh pasaran Econsen ni. Okey, jadi selain daripada produk yang dijual fizikal di pasaran mereka, okey, Econsen juga menjalankan program CSR ataupun dipanggil Corporate Social Responsibility. Okey, seperti contohnya Econsen di Bandar Putrajaya dia memberikan program sumbangan bahan keperluan makanan harian kepada kita punya petugas ataupun frontliners semasa tempoh wabak COVID-19 ini. Okey, jadi anjuran ni dia bersama IPD Kuala Muda pada 14 Januari 2021. Okey, jadi sumbangan ni juga diberikan oleh pihak Econsen sebanyak RM1,000 dan juga turut disertai oleh Ketua Polis Daerah Kuala Muda. Okey, ini adalah salah satu contoh program CSR. Okey, jadi program CSR ni dia bukan sahaja memberi balik, giving back to the communities, tapi dalam masa juga dia menaikkan image dan image pasaran tersebut. Okey, supaya menarik lagi perhatian untuk orang membelinya. Okey, ni untuk yang ini adalah salah satu program CSR juga yang dijalankan oleh tim Econsen Melaka. Okay, diwakili oleh GM Econsen Batu Berendam, Miss Yip. Okay, program ni juga ada menyampaikan sumbangan kepada Hospital Melaka yang merupakan bekas makanan dan makanan ringan untuk membantu menaikkan beban yang ditanggung oleh pesakit dan barisan hadapan dalam menangani penularan wabak COVID-19 ini. Okay, jadi program CSR ni bukan sahaja dijalankan di kawasan Lembah Kelang, tapi malah dan di seluruh Malaysia. Jadi dia akan menaikkan lagi imej syarikat Econsen ni di mata masyarakat. Okay, next. Jadi Lokman, saya celah sikit Lokman, boleh lah dari segi CSR. Silakan Bob. Okay, Lokman rasa antara waktu pertama kenapa rasanya pihak Econsen ni suka melakukan CSR. Kita tengok contoh yang Lokman bagi tadi kan, macam Taman Econsen dekat Melaka tu, sampai guru besar dia sanggup turun tu. Lokman tu sebab apa? Adakah disebabkan PKP ke memang diorang selalu buat, ataupun strategi juga pemasaran? Okey, yang dia adalah salah satu strategi pemasaran yang dibuat oleh Econsen lah. Maknanya dia ada pelibatan daripada dia punya top management. Okey, dia turun padang sekali. Okey, dia menyertai komuniti untuk memberikan pelbagai sumbangan berupa barangan harian, barang keperluan kepada frontliners dan juga masyarakat. Jadi secara langsungnya bila pelibatan daripada top management ni, dia nampak dia punya komitmen dia terhadap dia nak naikkan lagi dia punya produk dia.
dan juga dia punya branding dia. Itu salah satu dia punya strategi pemasaran dia. Oh, okay. Okay, next Syukri. Okay, next saya kepada rakan saya Syukri untuk bahagian persaingan. Okey, terima kasih kepada saudara Rahman. Ya, itu pentingnya CSR dalam setiap company. Ada function, ada pilihan pada company yang menjalankan CSR ya. Jadi di sini saya nyatakanlah ini antara persaingan pesaing syarikat eksklusif. Tapi bagi saya yang paling hampirlah bilion sebenarnya, pasal bilion ni pun dia pun bersaing di kawasan-kawasan luar bandar ataupun kepadatan penduduk yang macam saudara Arif cakap tadi, iaitu kebanyakan daripada B40 sebab memang targeting marketing dia orang untuk kawasan-kawasan yang sebeginilah ya. Sebab di sini memang ramai orang yang akan mencari barang-barang yang keperluan dengan harga yang paling murah dan di tempat yang semua barang ada, mudah untuk dicari ya. Dan ancaman setiap syarikat memang tidak pernah lari daripada ancaman lah. Ancaman. Ini dia Infosys sendiri pun pernah kena berita palsu mengakibatkan kerugian jugalah kepada syarikat. Tetapi syarikat ekosistem telah mengambil langkah yang cepat dengan membuat report polis dan menyatakan membersihkan namanya dengan secepat mungkin bagi mengelakkan kekeliruan di kalangan rakyat lah, di kalangan customer lah ya. Okey, akhir sekali kesimpulan saya simpulkan itu kejayaan syarikat eksklusif dalam industri keusahawanan ini pastinya tidak akan mampu diraih tanpa ciri keusahawanan yang jitu dalam diri Lai sekeluarganya, terdiri daripada Lai 4 beradik sebagai pengasas utama syarikat tersebut. Antara ciri-ciri keusahawanan tersebut adalah daya usaha, mempunyai pandangan jauh, tamat dan integriti yang keboleh percayaan. Iaitu usahawan muda kini juga seharusnya menjadikan kejayaan dan ketegasan keluarga Lai ini sebagai meraih peluang dan menghadapi segala risiko dalam mengembangkan perniagaan. Ya, walaupun dibatasi pada awalnya dengan modal yang terhad, dan kita sendiri pun dapat tengok macam mana permulaan syarikat eksklusif ni daripada sebuah kedai runcit boleh menjadi sebuah pasar raya yang mempunyai banyak sekali dia punya cawangan ya. Hasilnya beliau mampu mengumpul modal dengan banyak dan mampu menambah lebih banyak outlet perniagaannya dan membeli aset-aset perniagaan yang modal belanja yang cukup besar. Ya, sikap yang tidak mengambil jalan pintas untuk mencapai kejayaan patut dijadikan sebagai faktor motivasi untuk semua individu, terutamanya golongan usahawan. Ya, bagi Lai sekeluarga ni, pengalaman pahit manis yang mereka terima sepanjang menguruskan perniagaan ini adalah banyak mengajar mereka untuk terus kekal dengan kukuh dalam industri ini dan masih boleh bersaing sehingga hari ini. Ya, jadi itulah perbincangan kita sedikit berkenaan dengan syarikat yang telah kita pilih, iaitu eksklusif. Jadi ada sebarang pertanyaan dan perbincangan boleh ini, kalau tidak saya akan tamatkan perbincangan kita sehingga waktu ini. Jadi Syuk, dari apa yang kita dah bentangkan ni, apa yang kita buat dalam assignment yang dalam e-book tu semuanya di-apply oleh Ekonsel lah, betul tak? Ya, betul. Dia ada segmen pelanggan dia. Segmen pelanggan dia lebih kepada golongan B40 kan. Jadinya dia sentiasa menarik pelanggan B40 ni dengan sentiasa ada tawaran. Jadi itu yang dinampak lah. Saya senang sikit boleh? Ya, sila buat. Kita pun perasan juga. Yang saya nampak yang saya nampak antara kesimpulan yang saudara Syukri buat tadi tu, sekarang ni kita di mana-mana saja telah wujud pasar raya yang sedia ada kan. Contoh macam yang tadilah Cik Syukri tunjuk pesaing-pesaing dia, tapi saya nampak ekonsel dia tetap utuh dan terus dapat melebarkan sayap dia untuk memastikan kestabilan ekonomi syarikatnya mampu udai syarikat lain. Itu yang saya nampak kat situ lah, sebab kita tengok memang terlalu banyak lah bila saudara Syukri cakap tadi yang pesaing-pesaing dia. Itu. Ya, betul Bob. Okey, Lukman ada apa-apa? Kalau tak ada, kita boleh tamatkan kita punya pembentangan ini. Ya, Syuk. Okey ya. Kita tak apa lah. Dia punya targeting marketing dia tepat lah ya. Mana
mana tempat yang mana dia buat tu, dia tak memilih pasaraya kawasan-kawasan yang besar, dia mencari kawasan-kawasan yang bandar-bandar kecil, tapi dari segi customer dia memang cukup ramai, ya. Dan Betul. di kawasan Bahau sering membeli barang di ekosif lah, kerana dalam area Bahau pun saya rasa dia masih mengekalkan harga terendah lah untuk semua barang-barang keperluan harian. Okey? Jadi saya harap, Okey, Syuk, kita boleh tunjuk muka kat doktor. okey tuan. Tunjuk muka. Saya Harman, saya Harman doktor. Saya mau syukuri benda tadi. Doktor, saya Lokman, doktor. Saya Muhammad Arif bin Yahya, doktor. Okey, terima kasih doktor. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekian presentation bulan Citra untuk doktor untuk subjek perucitan. Sekian, terima kasih. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.